Assalamualaikum. Saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu pada Encik. Nama saya adalah Ahmad Faris Aiman bin Aznan. Saya adalah kaunselor anda pada hari ini. Bolehkah saya kenal nama Encik? Siapa? Nama saya Muhammad Nur Arif. Cik Faris boleh panggil saya Arif. Umur saya 20 tahun. Sekarang saya belajar di UPM Sedang dan saya tinggal di Kuala Lumpur. Saya nak tanya, awak datang ke pusat kaunselor saya ni naik apa? Saya naik student cab. Oh, student care. Apa khabar saudara Arif hari ni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Arif sekarang? Saya rasa macam down sikit. Dalam sikit. Buat masa sekarang ni, untuk permulaan kita ni, Encik Arif dah bersedia ke belum untuk menceritakan masalah Arif kepada saya? InsyaAllah. Okey, sebelum kita mula ke bahagian itu, saya akan menerangkan apa itu kaunseling. Kaunseling adalah satu proses hubungan bersemuka antara individu yang didatangi masalah dengan seorang profesional terlatih berpengalaman seperti saya untuk menyelesaikan masalah Encik Arif. Lepas tu saya nak bagi tahu satu lagi. Peranan saya pula adalah untuk mendengar apa yang Encik Arif ingin katakan, dan peranan Encik Arif sebagai klien pula adalah untuk menceritakan kepada saya dalam masa perjalanan sesi ini yang telah kita tetapkan. Saya juga berharap Encik Arif dapatlah ceritakan cerita yang benar supaya matlamat sesi kita ini akan berjaya dan berjalan dengan lancar. Encik Arif tak payah risau, sebab kita menjaga kerahsiaan kita. Sebelum Encik Arif masuk tadi, Encik Arif ada isi borang kan? Ya. Borang itu Encik Arif isi untuk menjaga kerahsiaan antara kita, menunjukkan persetujuan Encik Arif untuk merakam perbualan kita ni. Baik Encik Arif, matlamat sesi kita pada pertama kali ini adalah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang Encik Arif hadapi dan segala tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh Encik Arif sendiri, dan Encik Arif perlu bertanggungjawab kepada keputusan Encik Arif buat itu. Saya di sini hanyalah sebagai pembimbing saja untuk Encik Arif. Encik Arif faham? Baik, faham. Sebenarnya sesi kita ni akan berjalan selama setengah jam hingga 45 minit saja. Sekiranya masalah Encik Arif ini kita tidak dapat selesaikan pada hari ini, kita akan mengadakan sesi lain pula untuk menyelesaikan masalah Encik Arif ini sampai siap. Apakah yang Encik Arif rasa sekarang? Saya rasa down Ya, okey. Lagi? dengan rasa marah. Marah kenapa tu? Marah sebab kes kena scam 10,000 duit dalam bank. Sebanyak tu. Macam mana boleh kena scam Encik Arif? Saya ada tertekan satu link Telegram tu. Lepas tu duit saya hilang dalam tu. Patutlah saya tengok daripada segi raut wajah Arif. Wajah Arif nampak tak sihat dan murung. Ya. Sebab kita dah tahu tu masalah Arif. Sepanjang kita berbincang tentang diri Encik Arif pertama tadi, Encik Arif ada yang mengatakan Encik Arif ada masalah kena scam ya? Ya. 10,000 tadi. Lepas tu Encik Arif tahu apa yang Encik Arif perlu lakukan selepas ini? Saya ada pergi ke balai polis untuk buat report. Lepas tu saya pun ada
pergi ke bank untuk selesaikan semua apa yang patut lah. Dan masih belum ada apa-apa berita lagi sampai sekarang. Oh. Jadi di sini Encik Arif tahulah apa yang Encik Arif patut lakukan ya? Ya, saya. Apa yang sebenarnya Encik Arif mahukan sebenarnya? Kalau dari report polis tu, apa yang Encik Arif mahukan? Boleh saya tahu? Saya nak orang yang scam tu, Ya. dia kena tangkap, lepas tu dibawa ke ni lah, mahkamah lah untuk selesaikan semua masalah. Dan kau boleh masuk penjara. Oh. Encik Arif kena scam 10,000. Keluarga Encik Arif tahu tak pasal Encik Arif kena scam ni? Buat masa ni tak tahu sebab saya takut diorang risau. Jadi saya cuba selesaikan masalah ni sendiri. So saya ada buat 2-3 kerja, macam kerja rider, kerja student care, kerja grab, so kerja kilang. Banyak. So daripada tu saya harap saya boleh settlekan semua hutang-hutang tu. Dan saya pun harap sangat kalau orang yang scammer tu dapat masuk penjara cepat sikit. Okey, begitu. Bolehkah saya tanya orang-orang terdekat Encik Arif yang lain tahu tak? Macam contoh, macam kawan-kawan, kekasih, tahu tak? Saya tak ada kawan. Saya pun tak ada girlfriend juga. Sebab saya ni tak suka kawan dengan orang. Kalau macam diorang nak kawan dengan saya reject je. Sebab macam diorang ni, sebelum ni saya anggap diorang ni biasa-biasa. Biasa-biasa. Saya faham. Kalau begitu, kenapa Encik Arif tak mencuba untuk merujuk family untuk memberitahu mereka tentang masalah Encik Arif sedang hadapi sekarang ini? Satu sebab macam sebab diorang pun ada nak kena tanggung anak yang lain juga kan. Macam anak-anak diorang pula, anak-anak dia semua nak sambung belajar. Saya tahu ada yang belum bekerja. So untuk sara anak-anak tu, sebab tu saya tak bagi tahu diorang. Then saya diam je sebab tak nak diorang risau. Sebab diorang tu dah tua, dah umur pun dah boleh dikatakan umur orang gemas. So takut apa-apa jadi kan, dah jadi dulu je. Okay, sampai situ saya faham. Izinkan saya untuk bertanya soalan yang agak sensitif kepada Encik Arif. Boleh? Boleh? Kalau boleh, saya akan bertanya, Encik Arif anak keberapa daripada berapa bilangan adik-beradik? Saya anak kedua daripada 15 adik-beradik. Banyak adik-beradik Encik Arif. Dan saya itulah saya anak kedua. Besar tanggungjawab Encik Arif ni. Betul. Yang paling tua pun umur 2 tahun atas saya je. Yang paling muda sekolah, ada yang sekolah rendah lagi. Yang bongsu lah. Bongsu. Saya faham. Lepas tu saya nak tanya lagi satu soalan yang sedikit sensitif. Berapakah gaji ayah Encik Arif? Gaji ayah saya dalam 3,500. Gaji mak saya pula dalam 2,600. Jadi kalau untuk diorang tanggung 15 orang anak tu memang tak cukup lah. Saya rasa tak cukup juga begitu. Jadi untuk kalau, sebab tu saya cuba tak bagi tahu diorang and cuba selesaikan perkara ni diam-diam je. Maksudnya sekarang Encik Arif ni sedang cuba selesaikannya sendirilah. Ya, saya. Encik Arif tak nak merisaukan
keluarga. Ha. Kalau ada pun saya minta tolong adik-adik je, dengan abang ataupun saudara mara terdekat je. Okey, lagi satu saya nak tanya, soalan ini agak sensitif juga. Adakah mak Encik Arif kerja sekarang? Ya, dia masih bekerja. Kalau bekerja, berapakah gaji mak Encik Arif? Gaji mak saya macam saya cakap tadi 2,600. Belum masuk OT ataupun allowance. Kalau dapat OT dengan allowance mungkin dalam 4,000. Tapi itu pun masih belum cukup untuk tanggung 15 orang anak. Faham, 15 orang anak agak susah untuk dijaga. Okey, berapa baki lagi hutang Cik Arif yang kena scam 10,000 tu? Adakah masih banyak lagi? Sekarang daripada 10,000 tu sekarang tinggal 4,000 lagi. Sebab saya cuba bayar. Bila dapat je gaji tu saya terus bayar. So cuma saya rasa hujung bulan tu sakit sikit lah sebab tak ada duit. So terpaksa kerja. Apa ni, Encik Arif dah cuba refer ke balai polis. Berapa lamakah Encik Arif dah buat report tu? Lepas je saya kena scam tu, saya dah terus pergi ke balai polis. Lepas tu polis tu kata dia suruh tunggu apa-apa feedback ataupun malas-malas, nanti dia kata dia akan call ataupun message lah dekat saya. Dan saya juga dah buat report dekat bank in case kalau ada apa-apa masalah dekat kad bank tu, dan dah block semua kad bank yang berkaitan. Kad bank scammer tu lah. Kad saya. Kad saya. Apa ni, lepas tu Encik Arif dah follow up balik dah dengan pejabat polis yang Encik Arif pergi tu. Buat masa ni belum lagi sebab dia masih belum call saya lagi. Dan kita belum dapat apa-apa maklum balas daripada polis tu. So saya tunggu je lah. Setahu saya, kalau dah lama report tak jalan tu, Encik Arif perlu pergi rujuk ke balai polis itu balik untuk mengambil tahu apakah status Encik Arif punya kes ni masih berjalan ataupun telah ditutup ataupun telah banyak orang yang telah kena scam bersama dengan Encik Arif. Mungkin saya akan buat macam tu, tapi bukan dalam masa yang terdekat sebab terlalu busy untuk bayar hutang tu. Tapi mungkin dalam minggu ni saya akan cuba buat report. Sebab kita tak tahu orang lain pun akan kena juga. Faham? Jadi selain buat report, saya pun ada cuba bagi tahu orang-orang lain jugalah pasal titik scammer tu. Encik Arif cuba bagi awareness lah kat orang-orang lain dalam Facebook, Ya. dalam TikTok semualah. Jadi kalau apa-apa jadi yang dekat diorang, so diorang dah tahu dah apa yang kena buat. Encik Arif tak nak orang lain bernasib sama seperti Encik Arif yang kena scam ni lah. Ya, saya. Okey Encik Arif, hubungan dengan masalah tadi yang Encik Arif kena scam tadi, saya dapat simpulkan cara yang Encik Arif ingin selesaikan sendiri tu, itu adalah pilihan Encik Arif, ya? Ya. Betul. Tapi saya nampak ada kejanggalan di situ. Saya nampak muka Encik Arif masih lagi muram, muka tak tenang. Macam ada masalah lain yang Encik Arif cuba sorokkan daripada saya yang kaunselor Encik ni. Kalau Encik Arif ada masalah lain, Encik Arif boleh bercerita kat saya. Saya jenis terbuka saja kerana ini sesi kaunselor. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk selesaikan masalah Encik Arif ini. Okey, sekarang saya nak tanya, Encik Arif ada masalah
lain ke atau ke tidak? Ada juga Apa dia tu? masalah keluarga. Daripada kecil saya kena dera, walaupun saya merupakan anak kedua daripada 15 tu. Macam adik-beradik buat salah, saya selalu kena pukul. Biasa saya kena pukul tu dengan batang besi, batang meter paip, dengan paip getah. Walaupun tu bukan salah saya. Dan sampai ke besar pun saya macam trauma. So kalau apa-apa masalah tu, saya takut nak bagi tahu family saya, sebab takut diorang akan tambahkan lagi masalah tu pada saya. Saya juga selalu kena pukul kalau macam adik-adik saya adik-adik saya jatuh ke, gaduh ke, dan orang yang first kena pukul saya. Paling teruk saya pernah kena dera, kena jiros saya panas, kena kurung dekat rebah ayam. Lepas tu kadang-kadang kena duduk bawah longkang. Lepas tu ada sekali tu saya kena kejar dengan parang Kerja kat mana tu? dekat depan rumah. Rumah je. Lepas tu saya kena kejar keliling sampai jadi kes polis. Maaf mencelah Encik Arif, saya nak tanya soalan, tapi ini soalan sensitif sedikit. Mak Encik Arif tak tolong Encik Arif ke masa kecil dahulu tu? Sebab mak saya pun ikut ayah saya juga. Macam kalau saya kena tambah lagi, kena pukul. Jadi sama je. Sebab tu saya diam je. Ayah Encik Arif tak rasa apa-apa tengok muka dia tu? Saya tengok dia pun rasa macam marah dengan saya. Saya pun tak tahu sebab apa. Lepas tu saya diam je lah sampai sekarang. Jadi kalau dia nak belasah saya pun saya tak kisah. Saya tadar je. Lepas tu yang adik-adik lain masa tu dekat mana? Waktu Encik Arif yang kerja parang dengan ayah Encik Arif itu. Adik-adik masa tu tengah makan kat dapur, dan ada yang masih sekolah. So diorang masih kecil lagi, jadi diorang tak tahu apa-apa. Abang saya pun mampu tengok je, sebab takut jadi benda tu jadi isu besar. Lepas tu Encik Arif rasa kan, masa Encik Arif kecil tu, waktu Encik Arif kena pukul, kena terajang semua tu, adik-adik Encik Arif yang lain tu dengar tak suara tangisan, teriakan Encik Arif? Sebab kan saya dah biasa, saya tahan je. Saya takkan menangis. Saya tak keluar air mata sangat pun, sebab kita dah biasa kena dera. So benda tu dah jadi common dalam hidup. Jadi saya diamkan je lah. Saya takkan jerit-jerit. Nangis pun saya takkan keluar suara. Saya dapat simpulkan di sini yang Encik Arif ada trauma masa kecil. Ada trauma masa kecil tu melibatkan yang kena spend 10,000 tu lah. Lagi satu saya nak tanya lagi lah. Saya nak tanya boleh? Boleh. Macam mana Encik Arif yang waktu kecil tu, apa yang langkah Encik Arif ambil untuk lari daripada situasi didera, dipukul, ditendang, diparang oleh ayah Encik Arif itu? Saya sebab ada atuk saya masa tu. So kalau apa-apa masalah, saya akan bagi tahu atuk saya dengan nenek saya. Jadi kalau mak ayah saya, dia takut sikit dengan atuk dan nenek saya, sebab diorang lagi garang daripada diorang. Jadi kalau macam saya kena pukul tu, saya terus report dekat diorang.
Jadi kalau diorang cuba nak dera saya tu, saya ada tempat mengadu lah. Okey. Encik Arif, soalan saya ni agak sensitif sedikit. Mungkin Encik Arif tak selesa. Apakah tindakan yang dilakukan oleh atuk dan nenek Encik Arif pada masa itu untuk selamatkan Encik Arif daripada diseksa oleh bapa kandung sendiri? Atuk saya call anak dia yang lain, termasuk anak lelaki dengan anak perempuan dia, untuk tenangkan ayah saya. And then diorang cuba tenangkan ayah saya dengan tanya apa masalah dia sampai dia dera saya. Lepas tu pukul-pukul saya. Sebab apa yang dia tak puas hati dengan saya. So kira selesaikan dalam diam. Dan time tu juga, masa hari tu ayah saya kena reman dalam 3 hari. Lepas tu adik-beradik ayah saya ikat jamin ayah saya. Berapa ribu tu? Boleh saya tahu? 6,000. Teruk juga. Lepas tu bila dah habis reman tu, kira diorang bincang elok-elok lah, tanya masalah apa yang ayah saya sampai tak puas hati dengan saya, sampai orang lain buat salah pun saya kena. Maaf mencelah Cik Arif. Saya nak tanya lagi. Kes Encik Arif masa tu berlanjut ataupun dibatalkan report supaya ayah Encik Arif tidak masuk ke penjara Sungai Buloh? Dibatalkan. Atuk Encik Arif batalkan lah maksudnya? Oh, faham? Sebab atuk saya kata apa, macam mana pun dia masih ayah saya. Lepas tu dia pun masih anak dia. Jadi dia ikat jamin lah dengan adik-beradik dia. Maksudnya atuk Encik Arif betul ansur lagi lah. Cuba pulihkan ayah Encik Arif dan Encik Arif dalam masa yang sama sekali. Ya betul. Dan mak saya pula pun sama juga, adik-beradik dia tenangkan dia. Lepas tu dia kira rupanya dia terlalu stres sebab ada penyakit. Kalau boleh saya tahu, penyakit apa yang diderita itu? Penyakit gastrik. Oh, Gastrik kronik. Gastrik yang paling kronik lah. Jadi itu yang efek mood dia. Itu efek mood dia. Macam saya rasa macam angin amar ya. Saya faham. Lepas tu lepas daripada kes tu, ayah saya cuba berubah, mak ayah saya cuba berubah, and then diorang dah kurang sikit jadi macam dulu lah. Macam dulu kan dia suka pukul, kurang barang dia lah. kurang barang. Ya. Maaf saya nak tanya, adakah mak dan ayah Encik Arif solat kat rumah Encik Arif berdasarkan daripada pengalaman Encik Arif yang didera tadi? Nampak macam mereka tidak solat. Oleh sebab itu saya nakkan kepastian, adakah mereka solat di rumah? Mereka solat sebab diorang yang kejut saya. Lepas tu diorang ajak solat berjemaah. Dan kalau saya tak bangun, dia akan pukul saya. Saya dulu. Lepas tu dia akan suruh kejut adik-adik saya dengan semua family saya lah. Kalau diorang tak bangun, saya yang kena pukul. Mak dan ayah Encik Arif ada tabiat lain tak yang membuatkan dia jadi panas baran? Dia kuat isap okok, isap pot, isap vape. Lepas tu kadang-kadang
dalam sehari tu dia isap rokok 1 kotak habis dalam sehari. Faham? Kadang-kadang 2 kotak. Lepas tu dia banyak habiskan duit dekat rokok dalam anggaran RM30 sehari. Banyak tu Encik Arif. Ya. Okey Encik Arif, saya nak bagi tahu yang sesi kita ini hanya kurang berbaki 5 minit sahaja lagi sebelum akan ditamatkan oleh saya pada kali ini. Jikalau tak cukup lagi untuk Encik Arif meluahkan dan mencari jalan penyelesaian, kita akan membuat sesi lain dan mengatur ulang temu janji kita pada hari yang lain pula. Encik Arif setuju? Saya rasa cukup sesi kaunseling ni cukup sampai kat sini je. Saya rasa saya boleh selesaikan masalah ni sendiri. Dan saya harap saya boleh cuba cari jalan lain lah untuk selesaikan masalah yang elok-elok tanpa ada pergaduhan atau apa-apa benda yang berlaku. Saya rasa Encik Arif dah dapat langkah untuk menyelesaikan permasalahan Encik Arif ini. Oleh itu, sebelum saya tamatkan sesi saya pada hari ini, sebelum itu saya hendak memberikan Encik Arif homework di mana Encik Arif perlu senaraikan langkah-langkah alternatif lain yang dapat membantu diri Encik Arif dan krisis Encik Arif ini, dan untuk menghadapi penyelesaian antara Encik Arif dan duit yang Encik Arif kena scam tu, dan juga masalah mental Encik Arif yang Encik Arif trauma tentang masalah family itu. Encik Arif faham? Saya rasa saya akan cuba cari alternatif yang terbaik lah untuk selesaikan masalah ni dan cuba selesaikan masalah ni secara elok tanpa sebarang pergaduhan. Jadi saya rasa sesi kaunseling ni cukup sampai kat sini je. Saya rasa saya boleh cari jalan yang terbaik lah. Kalau macam tu, saya akan simpulkan seluruh perjalanan sesi kaunseling kita pada hari ini. Pada hari ini, Encik Arif datang menemui saya, ingin menyelesaikan masalah dan ingin bertanyakan pendapat tentang duit Encik Arif yang telah di-scam sebanyak RM10,000 itu. Betul? Betul. Selepas itu pula, Encik Arif tidak mahu memberitahu kepada keluarga, betul? Ya, betul. Lepas itu lagi, Encik Arif tidak mahu memberitahu kawan-kawan. Betul? Betul. Oleh kerana itu, Encik Arif tiada pilihan lain selain Encik Arif selesaikan sendiri kan, supaya selesai hutang yang Encik Arif kena scam tu. Betul? Betul. Okey. Yang masalah kedua pula, Encik Arif ada masalah trauma masa kecil lah. Masalah family. Dia berkait lah dengan Encik Arif takut nak kasih tahu family tu. Saya maklum lah kenapa Encik Arif tidak mahu kasih tahu family kan. Kerana Encik Arif mempunyai ketakutan yang amat tinggi. Encik Arif, kalau ada apa-apa lagi, jangan simpan. Kita boleh arrange next sesi. Kalau apa ni, kalau tidak jumpa jalan penyelesaian yang lain lagi, kita buat lagi sesi. Jangan risau. Saya, kaunselor, sedia berkhidmat setiap masa untuk anda. Okey, kerana sesi saya adalah percuma sahaja.
Encik Arif. Encik Arif okey lagi tak setakat ni? Saya okey lagi. Saya rasa saya jumpa dah jalan penyelesaian lepas Cik Faris cadangkan kat saya, dan saya rasa saya boleh selesaikan masalah ni sendiri. Encik Arif, Ya. nampaknya masa kita sudah hampir tamat. Adakah Encik Arif selesa jika kita berdua berhenti di sini, ataupun mungkin ada lagi perkara yang ingin Encik Arif kongsikan bersama saya lagi bagi mengurangkan bebanan emosi Encik Arif? Saya rasa cukup sampai kat sini je. Saya rasa kalau ada apa-apa masalah, mungkin saya akan rujuk lagi kepada mana-mana kaunselor ataupun Cik Faris sendiri. Saya ingin memberitahu Encik Arif tidak perlu segan silu, malu atau seumpama dengannya, kerana saya adalah seorang yang beretika dan sentiasa berhikmat dalam apa jua keadaan Encik Arif. Baik. Encik Arif ada apa-apa nak tambah lagi tentang kenyataan saya tadi? Setakat ni tak ada. Ada. Okey, kalau begitu saya akan tamatkan sesi kita pada kali ini, dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada Encik Arif kerana sudi berjumpa dengan saya, kaunselor profesional ini, untuk kongsikan masalah Encik Arif bersama dengan saya. Terima kasih Encik Arif. Cuma